Ada 10 orang. 10 orang. 18 kita masuk. Okay, baik. Kita nak start kelas lah ni. So, kita mulakan kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, baik. So hari ni kita nak sambung lagi kelas kita, PDPR kita dengan subtopik seterusnya. Okey. Sebelum ni subtopik 2.3. So hari ni sebelum ni 2.2. So hari ni kita nak masuk subtopik 2.3. Gerakan jatuh bebas. Tapi sebelum tu saya nak tunjuk ke awak satu video. This is NASA's Space Power Facility near Cleveland, Ohio, and it is the world's biggest vacuum chamber. It's used to test spacecraft in the conditions of outer space, and it does that by pumping out 30 tons of air. Galileo's experiment was simple. He took a heavy object and a light one and dropped them at the same time to see which fell fastest. Now in this case, the feathers fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance. So in order to see the true nature of gravity, we have to remove the air. Okay, we dropped 2 Militor in the last 30 minutes. But once it's complete, there's a near perfect vacuum inside. 6104 manual, 10% open. Station 1, go for drop. PCD 30-1, pressure set point at 240 psi. We are go for drop. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Numbers on, 2, 1, release. Look at that. They came down exactly the same. Wow. Look. Exactly. Reconcile. Exactly the same. Feathers don't move, nothing. That's just brilliant. Isaac Newton would say that the ball and the feather fall because there's a force pulling them down, gravity. But Einstein imagined the scene very differently. The happiest thought of his life was this: the reason the bowling ball and the feather fall together is because they're not falling. They're standing still. There is no force acting on them at all. He reasoned that if you couldn't see the background, there'd be no way of knowing that the ball and the feathers were being accelerated towards the Earth.
So he concluded they weren't. Okay, baik. Video tadi adalah pasal satu gerakan jatuh bebas. Okay, gerakan jatuh bebas antara dua objek. Dia ambil yang pertama tu bola logam. Lepas tu satu lagi adalah bulu ayam ataupun bulu burung bulu pelepah burung tu. Okay. Jadi kalau kita nak bezakan jisim dia, dah tentulah jisim berbola logam lagi tinggi daripada jisim bulu ayam. Jadi bila dalam satu keadaan, bila dia dilepaskan, okay, bila dia dilepaskan, kelihatan bola dan bola dengan bulu tu jatuh bersama-sama. Okey. Satu keadaan di mana dia jatuh bersama-sama. Tu kita panggil keadaan dia adalah keadaan jatuh bebas. Jatuh bebas tu maksudnya dia hanya jatuh dengan pecutan graviti sahaja. Dia tak ada kaitan dengan daya lain. Tapi sebelum tu dia buat di udara. Okey, di udara. Dia lepas. Bila dia lepas tu, kelihatan bola tu jatuh lagi cepat daripada bulu ayam. Masa ni bukan jatuh bebas, dia jatuh dalam udara. Maksudnya dalam udara tu ada banyak jenis molekul oksigen, molekul karbon dioksida apa semua dah. Jadi dia memberi rintangan kepada bulu ayam tu. Eksperimen yang kedua, dia buang udara ataupun dia sedut udara sehingga kan dalam kotak tu, dalam kawasan tu tak ada satu pun udara, tak ada sikit pun tak ada udara. Maksudnya bebas udara, dia berada dalam keadaan vacuum. Bila dia lepas, masa itulah dia jatuh bersama-sama. Itulah yang dipanggil jatuh bebas. Okey, jatuh bebas ni dia jisim tidak mainkan peranan. Okey, jisim tak mainkan peranan. Macam kita pergi ke luar atmosfera bumi, pada masa tu dalam keadaan vacuum, kalau saya lepaskan awak dengan sebiji lori pun awak akan jatuh bersama-sama. Jatuh dengan pecutan graviti sahaja. Okey. Okey. Itulah keadaan jatuh bebas. Boleh Okey, so itulah kita nak belajar hari ni. Okey, gerakan jatuh bebas tu. Gerakan jatuh bebas dan pecutan graviti. Suatu objek yang dikatakan mengalami gerakan jatuh bebas jika penggerakan objek itu dipengaruhi oleh daya graviti sahaja. Maksudnya kalau permukaan bumi ni tak valid lah. Di permukaan bumi tak valid sebab ada molekul udara, so dia akan memberi rintangan kepada gerakan tu. Jadi tak dikira jatuh bebas. Tapi kita boleh, kalau dalam situasi kita andaikan ataupun kita anggap tak ada molekul udara dalam atmosfera bumi ni, dia dikira jatuh bebas. Contohnya sebiji kelapa ni jatuh dari pokok kelapa. Kita anggap tak ada udara, kita anggap tak ada rintangan angin, tak ada rintangan udara, maka dia jatuh tu jatuh bebas. Kita andaikan, tapi realiti dia dot lah kalau dia jatuh di luar atmosfera bumi, betul. Okey. Jadi hal ini bermakna objek yang jatuh bebas tidak mengalami tindakan daya yang lain seperti rintangan udara dan geseran. Okey. Dalam kehidupan harian kita akan melihat objek yang berat akan jatuh sampai ke permukaan bumi lebih cepat daripada objek yang ringan. Hal ini disebabkan oleh rintangan udara. Rintangan udara. Okey, tak ada rintangan udara tu dia akan jatuh sama-sama. Okey. Objek yang berlainan jisim akan jatuh dengan pecutan yang sama jika rintangan udara tidak wujud. Ni perkataan ni. Tidak wujud. Kita boleh andaikan dia tidak wujud sekiranya berada dalam keadaan vacuum. Keadaan ini akan berlaku dalam keadaan vacuum. Bulu pelepah dan bola logam yang dilepaskan dalam ruang
vacuum akan mencecah lantai pada masa yang sama. Okey. Pecutan objek yang jatuh bebas disebabkan oleh daya tarikan graviti dinamakan pecutan graviti. G, nilai pemala G tu. Kalau dulu kita ambil nilai dia, kita lamsam gitu, kita anggap dia 10. Tapi sekarang ni tak boleh dah. Okey. Untuk SSM ni dia guna pemala dia adalah 9.81. Okey. Laju objek yang jatuh bebas akan bertambah sebanyak 9.81 meter per saat setiap saat dalam medan graviti bumi. Okey. Okey, menentukan nilai pecutan graviti. Objek yang jatuh bebas dalam medan graviti akan mengalami pecutan graviti. Oleh yang demikian, nilai pecutan graviti boleh ditentukan dengan mengukur pecutan objek. Okey, dalam makmal kita boleh buat boleh kira guna pita detik boleh, ataupun satu alat lagi yang kita panggil photogate tu. Okey, photogate tu nanti saya buka sekolah ni saya akan tunjuk insya-Allah. Okey. Sebenarnya pecutan graviti ni dia berubah-ubah tempat, berubah nilai dia. Contohnya kalau kita naik semakin tinggi, pecutan graviti tu semakin rendah. Jadi makin berkurang. Kalau kita duduk di permukaan bumi 9.81. Okey, kalau kita naik atas bukit ke, atas gunung ke, mungkin dia akan berubah jadi lagi rendah lagi pada 9.81 tu. Okey. Tengok ni misalnya khatulistiwa 9.78. Di kutub 9.83. Hal ini kerana bumi sebenarnya bukan berbentuk sfera yang sempurna. Maksudnya bumi ni sfera tapi bukan sempurna. Bukanlah kata dia jejari dia tu sama saja, dok. Jejari dia ada tempat ada bukit tu, jari dia akan jadi lain dah. Okey. Boleh tak? Awak ada tak dalam ni ke? Tak ada senyap. Ada. Boleh. Ada. Okey, alhamdulillah. Okey. Jadi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang melibatkan jatuh bebas, kita akan guna 3 persamaan ni. Okey. V sama dengan U tambah GT. Yang mana kalau sebut pasal V tu, V mesti H laju akhir, U H laju awal. Okey. G pecutan graviti. Pecutan graviti. S sesaran. Dia lagi. T masa. Right. So awak kena tahu lah kalau guna rumus ni dia akan bagi pada muka surat depan. Kalau kuasa tu dia akan bagi pada muka surat depan. Cumanya awak kena tahu V tu apa, U tu apa, G tu apa, S tu apa, T tu apa. Okey, ni untuk jatuh bebas. Kalau pergerakan biasa, G tu dia ganti dengan A. A tu adalah pecutan. Okey, kalau objek gerak ke apa ke mengalami pecutan ke, dia akan guna rumus-rumus ni juga, cuma dekat G ni dia akan ganti dengan A. S sama dengan UT tambah 1/2 AT kuasa 2, gitu lah. Okey. Okey, semasa jatuh bebas ni kita boleh buat anggapan dia kalau dia jatuh ke bawah. Kalau dia jatuh ke bawah, dia akan arah dia jadi negatif. Kalau dia naik ke atas, arah dia positif. Okey. Contoh kalau saya ada bola ada sini lah, lepas tu sini meja. Lepas tu bola tu jatuh ke bawah. Jadi bila dia jatuh ke bawah ni, sesaran dia akan jadi negatif. Okey. Laju akhir dia akan jadi negatif. Sebab benda-benda tu adalah kuantiti vektor, kuantiti yang menunjukkan ada arah. So dia akan jadi negatif lah. Katakan sesaran negatif 10. V dia negatif 2 contoh. MS negatif 1. Ini S 10 saat. 10 meter. Okey. Contoh kalau saya ada ni. Kalau ada soalan. Contohnya, Amirah melontarkan sebiji bola. Amirah ni melontar sebiji bola ke atas secara menegak. So, kalau soalan gini, awak kena pandai-pandai imagine lah. Dalam kepala Amirah melontar.
Maksudnya bola tu duduk satu tempat, lepas tu dia naik ke atas. Okey, dia naik ke atas. Maka bila penggerakan dia ke atas, semua nilai-nilai tu akan jadi positif. Okey. Dengan hal laju awal, maksudnya awak pun tulis lalu. Hal laju awal U dia sama dengan 10 ms negatif 1. Lepas tu bila dia naik ke atas, kita anggap dia tak ada udara, so dia bergerak dengan pecutan graviti, tak ada. Maksudnya kita anggap rintangan udara tak ada. So kita kira dia jatuh bebas sekali. Dia naik tu dengan naik nyah pecutan graviti. Okay? Bila dia naik, kalau kita lempar bola ke atas tak, bola tu semakin laju ke semakin perlahan, saya nak tanya? Semakin perlahan. Semakin perlahan tak? Semakin perlahan dia mengalami pecutan negatif. Jadi G dia sama dengan negatif 9.81. Negatif tu sebab dia mengalami nyah pecutan ataupun dia semakin perlahan, pecutan negatif. Okay, so kita boleh buat anggapan gitu. Senaraikan lalu U, G negatif. U positif sebab dia naik ke atas kan. MS negatif 2. Okey. Soalan yang pertama, hitungkan masa untuk bola itu mencapai tinggi maksimum. Okey. Bila kita lempar bola ke atas, bola tu pun naik dia semakin perlahan tau. Semakin perlahan sampailah satu ketinggian maksimum, bola tu akan berhenti, betul tak? Dia akan berhenti dan dia akan jatuh balik, betul? Dia akan berhenti dan jatuh balik. Pada masa dia berhenti tu, masa tu hal laju dia adalah sifar ms negatif 1. Okey. Hal laju dia 10, dia semakin perlahan sampailah satu tahap tu dia berhenti sebelum dia jatuh. Kita nak pada masa dia berhenti tu berapa masa dia nak masa So soalan dia nak A ni, dia nak T tu berapa. Okay. So kita tengok pada rumus tu balik, mana boleh guna. V kita ada, U kita ada, G kita ada, T kita tak ada. So boleh cari nilai T. Jadi nak guna ni, soalan A, V sama dengan U tambah G T. Okay, V dia sifar, U dia 10, G dia negatif 9.81 darab dengan T yang kita nak cari. So, negatif ni kita pindah mari sini, dia akan jadi positif. 9.81 sama dengan T sama dengan 10. Maka T sama dengan 10 per dengan 9.81. So berapa nilai masa dia? 10 bahagi 9.81. So masa dia adalah 1.019 saat. Itu masa dia. Dia bergerak tu 1 saat lebih saja, 1 saat sikit je. Dia akan berhenti. Okay. Lepas tu dia tanya tinggi maksimum. Kalau tinggi maksimum tu, tinggi tu adalah jarak bersamaan dengan sesaran. So dia nak untuk B ni pula, S tu berapa, sesaran dia berapa dia boleh pergi paling tinggi sekali. So dengan maklumat kita ada T ada, V ada, G ada, U ada. So kita tengok rumus dia, mana ada nilai S. Okey, kita nak guna persamaan nombor 2 ni boleh, persamaan nombor 3 pun boleh. Jadi mudah sekali kita guna persamaan nombor 2 lah. Okey, S sama dengan UT tambah 1/2 GT. Okey, so S sama dengan UT tambah 1/2 GT kuasa 2. So S kita nak cari U 10
darab dengan 1.019 T tambah 1/2 darab dengan negatif 9.81 darab dengan 1.019 kuasa 2. Cuba buat pengiraan. Ada kalkulator tak sekarang ni? Ada tak kalkulator awak? Ada. Cuba buat pengiraan. Ada, Berapa? ada. Cuba buat pengiraan, nak tengok. Berapa awak dapat? Nampak tak kalkulator saya? Nampak itu. Okey. Ni nak kira ni. Kalau awak tengok ni 10 darab ni kita kena buat ikut kurungan lah. Okey, negatif sini, positif darab positif dia akan jadi negatif sini. So, mula-mula kita tekan 10 darab dengan 1.019. Okey, berapa jawapan dia? Okey, 10.19 tak? So sini negatif, positif darab positif jadi negatif. Tolak siap-siap. Tolak, buat kurungan ni. Kurungan setengah tu 0.5 darab dengan 9.81. Okey. Lepas tu di kuasa 2 ni. Ni kuasa 2. Buat kurungan sekali lagi. Kurungan 1.019 tutup kurungan kuasa 2 tutup sekali lagi. Barulah kita akan dapat jawapan dia sama dengan 5 berapa dah ni? 5.097 lah. 097 meter. Itu jawapan dia. Betul tak? Kau dapat lain? Betul. Betul tak? Betul, betul, Sama betul. itu sama. Betul, betul, betul. Betul. Okey, so kita tengok jawapan dia deh. So jawapan dia yang pertama 1.02, dia bundar. Kita dapat tadi 1.019. Jadi bundar 1.02 lah. Okey. So betul jawapan kita ni. Lepas tu V dia pula, B dia dapat 5.10. Kita dapat 5.97 sebab kita dok bundar. Kalau kita bundar kita akan dapat 5.10 juga. Itu cara dia untuk jatuh bebas. Okey, yang kedua, Chan melepaskan batu dari satu tebing yang tinggi. Okey, kita anggap ni ada tebing. Ni Chan pendek Chan. Tebing tinggi, Chan. Dia pegang batu, dia pun lepaskan batu tu. Okey, jadi batu tu akan jatuh tau. Jatuh dari tebing tinggi, ketinggian dia 10 ni daripada ni sampai sini. Okey, ketinggian dia adalah 10 meter. Okey, tentukan masa untuk batu itu sampai ke tanah. Daripada dia lepas ni sehinggalah ke bawah ni, berapa masa dia nak. Jadi kita kena buat kena ambil maklumat dulu. Mula-mula S dulu, S sesaran daripada atas sampai bawah, dia turun ke bawah. Bila turun ke bawah tu arah dia adalah negatif sebab kita anggap kalau dia naik atas positif, dia turun bawah negatif. So kita letak negatif 10 meter. Okey, itu sasaran dia. Yang kedua, apa lagi? Dia nak masa T kita tak tahu berapa saat. Okey, yang ketiga, maklumat yang kita boleh dapat lagi, bila dia jatuh tu dia jatuh bebas.
Okey. G sama dengan negatif 9.81 MS negatif 2. Okey, sebab apa saya ambil nilai negatif? Sebab dia menurun ke bawah. Arah dia tu negatif menunjukkan arah. Tadi negatif juga. Tadi dia naik tadi G dia negatif juga. Sebab apa? Sebab dia mengalami pecutan negatif. Maksudnya dia semakin perlahan. Nilai dia negatif. Ni dia turun ke bawah, negatif juga. Sebab arah. Tu beza dia. Dia naik atas, dia semakin perlahan. G dia negatif. Kalau dia turun ke bawah, pecutan dia pecutan dia 9.81, tapi kita kena letak negatif tu disebabkan arah dia, arah turun ke bawah. So untuk pengiraan G mesti nilai dia negatif. Tak kira dia naik atas ke bawah ke, nilai dia negatif. Okey. Apa lagi kita boleh tahu? V dia kita tak tahu. Berapa V? Sebab apa? Sebab dia tak sebut pun berapa nilai V. Yang kita tahu nilai U dia. Dia bermula. Dilepaskan sebiji batu. Dia lepas. Lepas maksudnya U dia tu bermula dengan sifar MS negatif 1. Dia bermula dengan sifar sebab dia lepas. Kecuali kalau soalan dia kata Chan melemparkan sebiji batu. Tu tak boleh guna, kita tak boleh anggap U dia kosong. Ni dia melepaskan, dia lepas saja. So dia mula kosong. Kalau melempar tu dia guna satu daya, mesti dia bergerak dalam satu halaju. Sesuatu halaju. Jadi nilai halaju tu kita nak tahu lah. Okey, so kita ada dah 1, 2, 3, 4 maklumat. 3 maklumat, kita nak tahu nilai T. So kita nak guna persamaan nombor berapa? Adakah persamaan mana ni? Persamaan 1 boleh tak guna ni? Persamaan nombor 1. Boleh tak guna? Tak boleh lah. Sebab apa tak boleh? Kita tak ada nilai V tu, kita tak ada. V kita tak ada kan. So nombor 1 tak boleh guna. Nombor 2 boleh tak nombor 2? boleh ke? Boleh. Sebab S kita ada, U kita ada, T kita nak cari, G kita ada. Okey. So boleh lah. Guna persamaan nombor 2. So untuk rumus ni kita guna persamaan nombor 2. S sama dengan U T tambah 1/2 G T kuasa 2. Okey. Baik, kita ganti. S negatif 10. S dia, U dia sifar, darab dengan T pun kalau apa darab dengan sifar dia akan jadi kosong tak? Tambah 1/2 G negatif 9.81 darab dengan T kuasa 2. Okey, baik. Ni kosong darab T boleh potong. Tak ada. Di negatif 10 sama dengan negatif. Ni positif tak negatif, dan negatif 9.81 bahagi 2. Okey, 9.81 bahagi 2. So 4.905 T kuasa 2. Okey kan? Lepas tu kita susun. Jadi T kuasa 2 sama dengan negatif 10 per dengan negatif 4.905. Nah, negatif bahagi negatif jadi positif. Jadi positif je. So 10 bahagi jawapan dia 2 T kuasa 2 sama dengan 2.039. Okey. Tu T kuasa 2. Kita nak T. Jadi T sama dengan puncakan dia 2.039. So jawapan dia, puncakan dia, jawapan dia 1.43. T dia sama dengan 1.43 saat. Tu nilai masa dia. Okey.
Yang kedua, hal laju batu sebelum menyentuh tanah. Dia nak hal laju akhir lah. So V dia berapa dia tanya. So untuk soalan ni soalan A, soalan B pula. B sama dengan dia nak nilai V, V sama dengan U tambah GT. U sifar tambah G negatif 9.81 darab dengan masa kita cari dah dia 1.43. So jawapan dia V negatif darab 9.81. So 14.007 meter per saat. Okey, ni nilai dia. Negatif tu menunjukkan arah. Arah sebab apa? Arah dia ke bawah. Okey. Tu nilai dia. Kita check balik soalan jawapan ni betul ke tak? Okey. Dia guna persamaan nombor 2 tadi, dia akan dapat 1.43. Betul lah kita dapat 1.43 ni. Ni. Okey. So kita dapat 1.43. Okey, yang kedua V. Okey. Buat rumus ni, dia ambil rumus yang nombor 3, kita ambil rumus yang pertama sama je. Dia akan dapat 14. Negatif 14. Kita pun dapat sama, nilai yang sama, negatif 14 juga. Cuma kita letak point 007. So jawapan kita betul lah pengiraan kita. Cuma dia ni dia guna persamaan nombor 3, kita guna persamaan nombor 1. Guna persamaan mana-mana pun tak ada masalah. Jawapan dia tetap sama. Boleh faham tak untuk hari ni? Boleh ke? Mudah tak? Kita boleh faham? Boleh. Kalau mudah, Cik jawab soalan nombor 1 ni sekali. Contoh 1. Dapat bagi tahu nilai dia. Nampak tak? Kita tak nampak. Saya besarkan sikit. Nampak? Nampak. Cik kira berapa? Sama tak dengan saya kira? Dah, dapatlah jawapan. Tak ingat rumus ada atas ni. Ni okey. Ni rumus dia. So, berapa nilai V sebelum terkena tanah? Nilai V hal laju akhir dia.
26 orang ada, maksudnya 20 25 22 orang masuk. 6 orang tak masuk. Dapat tak? Berapa dapat nilai awak dapat? V dia berapa? Guna rumus 3 tu je. Mak, berapa dapat Mak? Senyap tu Mamak. Mana Mak? Oh Mamak. Ya. Berapa Mak dapat laju sebelum terkena tanah? Tahu. Tak tahu. Oh, ada kalkulator tak awak sekarang ni? Ada? Ada dah. 3 lah. Astaga. Kena bayang ni, bayang. Dia siapa nak jawab? Berapa halaju akhir dia sebelum ni? Halaju akhir lah dia nak berapa halaju akhir dia selepas 5 saat. Janah ada janah. Berapa janah dapat? $49.05. Oh, bagus. So, jawapan dia adalah 49.05. Betul lah tu? Okay, betul lah tu. Okay. S dia, sesaran dia, ketinggian dia. Sesaran lah maksudnya, sesaran. Berapa sesaran dia? Berapakah sesarannya? Dapat sesaran? Tak dapat? Okeylah, saya tunjuk macam mana nak dapat hal laju. Okey, yang pertama, suatu objek mengalami jatuh bebas. Okey, bila jatuh bebas, kita letak lalu G dia, nilai G sama dengan negatif 9.81 ms negatif 2. Okey, itu hal pecutan dia, pecutan jatuh bebas. Okey, lepas tu terkena tanah selepas 5 minit. Maksudnya dia lepas tu 5 saat tu kena tanah. Okey. Jadi T dia adalah 5 saat. Okey. Lepas tu apa lagi yang kita boleh keluarkan dia? Kita boleh keluarkan hal laju awal. U dia sama dengan sifar sebab dia mengalami jatuh bebas, dia start dengan kosong. Kita lepaskan dia tu. So U dia ms negatif 1. V berapa? Tak ada. Kita tak tahu. So V kita tak tahu. So tak boleh tulis V ni. So dengan 3 maklumat ni kita nak dapatkan nilai V. Okay, kita ada 3. So tengok dalam rumus nombor 1, 2, 3 ni, rumus mana paling mudah sekali nak guna? Nombor 1 boleh tak? So guna nombor 1. V sama dengan U kosong G negatif 9.81 darab dengan masa dia adalah 5. So awak akan dapatlah 49.05 meter saat negatif 1. Cara dia. Okey, yang kedua dapat dah V, dapat ada U, ada T, ada G. Dia nak kira nilai ketinggian, nak kira nilai S. So kita boleh guna persamaan nombor 2. S sama dengan UT tambah 1/2 GT kuasa 2. Okey. Masukkan nilai dia. U kosong darab dengan masa 5 pun akan dapat kosong juga. Negatif 0.5 darab dengan 9.81 darab dengan 5 kuasa 2. Okey. Sini tadi V ni 49.05 dia
ada nilai negatif. Negatif tu menunjukkan arah dia ke bawah dia. Sebab dia jatuh kan. So kena letak nilai negatif. Jangan lupa nilai negatif. Sebab tu menunjukkan arah. Ni pun sama juga. So ada nilai negatif. 0.5 darab 9.81 darab 5 kuasa 2. So awak akan dapat nilai dia adalah 122.625 meter. Okey, negatif tu menunjukkan sesaran dia adalah ke bawah. Boleh? Boleh tak? Boleh. Okey. Lepas ni saya nak beri latihan pada awak supaya awak buat dan awak hantar pada saya, esok kita bincang jawapan. Boleh? Tapi kena hantar dulu. Takut awak tak buat. Boleh tak? Boleh. Awak rajin, saya tahu dah. Bukan calang-calang nak masuk kelas 4 MB1 tau. So sekejap Allah. Ya, one more. Jadi sekejap lagi saya akan beri soalan untuk awak selesaikan. So hot siap boleh hantar pada saya. Kejap. Okay, so sekarang ni ada 22 orang masuk hari ni. Okay, harap-harapnya awak boleh menguasai lah kemahiran jatuh bebas tu. Okay, jatuh bebas tu soalan glamour lah, banyak lah keluar soalan SPM sebelum ni. Kalau awak boleh faham jatuh bebas ni, tak ada masalah nak jawab soalan. Marilah soalan guana pun awak boleh jawab. Okay, boleh? Harap-harapnya boleh Sekejap tak ada apa-apa dah. So kita boleh dismiss kelas dulu. Kita jumpa pula esok. Lepas ni dalam masa 10 minit lagi saya akan beri soalan untuk awak selesaikan. Kalau tak faham kita boleh bincang dalam kelas esok untuk kita pergi next ke subtopik iaitu inersia pula esok. Boleh? Boleh. Okey, itu saja. Wallahu a'lam. Tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallah wal asri. Terima kasih join kelas. Jumpa esok pula. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Cikgu. Okay. Baik, sama-sama.